Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan tentang satu lagi isu yang itulah yang mungkin tidak kita ambil berat kerana ia merupakan satu virus yang kita rasa dah biasa, dah dengar banyak kali dan kita tidak tahu bahawa ia sebenarnya masih berbahaya, tidak ada vaksin, tidak ada rawatan spesifik untuk virus ini. Kalau tadi kita bicarakan tentang SOP di TASCA, ini juga sedikit lanjutan bila mana dalam usaha untuk membasmi penularan penyakit tangan, kuku dan mulut ataupun hand foot mouth disease HFMD, bagi yang ada anak-anak kecil, pengusaha tadika, kita memang kenal ataupun begitu peka dengan berlakunya situasi ini dan bagaimana untuk memastikan ia tidak menular lagi dengan pembukaan semula pusat-pusat jagaan TASCA dan tadika dan sebagainya. Jadi di studio pagi ini kita ingin ucapkan selamat datang juga selamat pagi kepada Dr. Norita Samsudin yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor, terima kasih kerana sedia bersama kami. Ini merupakan satu yang perlu kita seringkali war-warkan dan juga peringatkan kepada semua pihak supaya ia tidak lagi menjadi satu kerisauan kepada masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Terence dan Hazaliha. Alhamdulillah, doktor, tadi kita telah berbincang sedikit dan jumlah kes dari awal tahun sehingga sekarang cuma 500 sahaja. Ya. Jadi ini merupakan satu petanda yang baik. Lanjutannya, apakah kebimbangan doktor sebenarnya berkaitan HFMD? Di mana sejak dimaklumkan bahawa TASCA Tadika akan mula dibuka pada 1 Julai dan kemudian PKPB bertukar kepada PKPP, di mana saya rasa semua penduduk Malaysia mengambil peluang untuk keluar dan juga dia akan melibatkan di mana kanak-kanak akan bercampur untuk bermain bersama, walaupun kita memang tekankan untuk amalkan penjarakan sosial antara satu sama lain. So jadi tendensinya ataupun risikonya untuk mendapat jangkitan HFMD itu tinggi. Jadi kita mungkin menjangkakan akan adanya sedikit peningkatan kes-kes HFMD selepas inilah berbanding ketika masa kita PKP sehinggalah PKPB, di mana semua orang actually duduk kat rumah, jadi mengurangkan daripada segi sentuhan dan juga macam Terence cakap sebentar tadi hari itu, maksudnya kita kerap membasuh tangan secara tak langsung, dia boleh menyebabkan kita mengawal penyakit dan mencegah penyakit HFMD. Mengapa kanak-kanak begitu cenderung dengan penyakit ini? Okey, kalau kita tengok bahawa HFMD ini sebenarnya risiko untuk jangkitan kepada semua golongan usia. Tetapi di Malaysia dan juga di seluruh dunia, 90% kes HFMD adalah di kalangan kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah. Jadi di mana ini kita katakan bahawa dari segi pembentukan imuniti lah, di mana kanak-kanak ini kita consider as kumpulan yang naif ataupun yang baru, di mana mereka tidak terdedah kepada jangkitan HFMD sebelum ini. Dan kepada mereka yang mungkin tidak tahu, masih tidak ada vaksin dan tidak ada ubat secara khusus untuk HFMD. Jadi bagaimanakah rawatan diberikan kepada anak-anak yang terkesan akibat HFMD? Di mana kalau rawatan HFMD adalah lebih kepada rawatan yang gejala atau kita panggil symptomatic treatment lah. Di mana kita kalau macam demam, kita bagi ubat demam. Di mana kalau ada ulcer, kita bagi ubat untuk mengurangkan ulcer. Dan kita actually memang akan minta ibu bapa pantau sebab selalunya penyakit HFMD ini dia adalah ringan, di mana dia akan sembuh sendiri dalam masa 7 ke 10 hari selepas jangkitan. Jadi sekiranya kita minta ibu bapa untuk pantau selepas mendapatkan rawatan, sekiranya macam anak-anak tu adanya kesan macam dirasa confused, rasa macam irritate sikit, rasa macam tak selesa, rasa macam tidak seperti anak kita yang biasa, yang itu kita minta dia dapatkan rawatan sebab ada sejenis enterovirus 71 atau kita panggil EV71 tu, dia boleh menyebabkan komplikasi kepada HFMD, tetapi jumlahnya sangat rendah berbanding keseluruhan kes HFMD lah. Yang kita dapat tanda, kita dapat lihat secara fizikal, doktor. Apa yang tanda yang kita boleh lihat secara fizikal? Apa yang kita macam mungkin boleh spot kalau anak kita ada simptom-simptom seperti ini? Permulaan untuk HFMD ni dia dimulakan dengan demam dulu. Lepas tu hari yang berikutnya dia akan ada ruam merah
merah ataupun dia akan ada lepuh atau kita panggil blister lah pada tapak tangan, tapak kaki, dekat belakang-belakang sendi dan bahagian bawah badan lah. Macam kat kanak-kanak dekat bahagian punggung dia lah. Dan setengahnya akan ada ulcer di sekitar mulut dan dalam mulut juga. Jadi ini adalah tanda-tanda yang harus dikenal pasti oleh ibu bapa. Selain daripada itu mungkin demam dan sebagainya juga boleh memberikan petanda awal. Dan dalam keadaan sekarang apabila kanak-kanak ni kembali ke taska, mereka harus dihentikan daripada pergi ke taska itu. Sekiranya ada tanda-tanda awal ini. Tadi kita ada berbincang berkaitan dengan perkara yang sama. Bagaimana pula dengan ibu bapa? Apakah mereka harus berkorban daripada pergi ke kerja demi menjaga anak mereka, dan boleh atau tidak jangkitan ini merebak kepada ibu bapa yang menjaga anak mereka? Okey, kalau daripada segi risiko untuk jangkitan memang boleh daripada ibu bapa, tetapi macam kita katalah tadi, sekiranya kita bincangkan bahawa untuk kaki tangan kerajaan di mana terdapatnya kita kata cuti kuarantin lah diberikan kepada ibu bapa untuk menjaga kanak-kanak lah. Tetapi daripada segi kaki tangan swasta itu adalah kita boleh minta berdasarkan daripada surat pengesahan doktor atau pengamal perubatan untuk memohon cuti sakit ataupun cuti pelepasan oleh majikan. So yang itu adalah merupakan kita dah memang sediakan macam sort of garis panduan lah untuk kepada majikan juga sebagai kelonggaran kepada ibu bapa yang mempunyai kes-kes HFM ini. Apa antara barangkali sedikit perubahan dari segi rutin harian di taska ataupun pusat jagaan yang kementerian boleh cadangkan bagaimana untuk mengurangkan lagi kebarangkalian berjangkitnya HFM dini? Saya rasa tadi macam Zaliha dan Terence dah bincang di mana adanya garis panduan atau SOP di mana untuk penguasa tadika dan taska, di mana dia lebih kurang sama, di mana kita boleh kata penguasa ataupun guru atau pendidik perlulah mengambil langkah-langkah pencegahan, iaitu daripada segi yang pertama penyediaan struktur taska dan tadika itu sendiri, dan juga yang kedua adalah langkah-langkah pencegahan terhadap pengawalan kanak-kanak tersebut di taska sendiri. Contohnya macam kalau langkah-langkah pencegahan penyediaan di taska, dia macam contoh tidak boleh ada pemaidani, skirting, meja, tika sebab dia nak memudahkan untuk kita mencuci permukaan lantai, meja apa semua itu, dan alatan permainan dan pembelajaran itu sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Maksudnya sebelum dan selepas sesi belajar. Jadi macam contohnya kalau sebelum ni tingkap tidak dibuka, kita kena pastikan pengudaraan dalam bilik kelas tu akan ada. So maksudnya pintu dan tingkap perlu dibuka sentiasa lah. Okey, kemudian daripada segi keperluan tandas bersih, saya rasa benda itu semua sama untuk penyakit berjangkit. Dan juga satu lagi, saya rasa memang kita kena tekankan adanya bilik pengasingan bagi kanak-kanak di mana kalau kita dapati ketika sesi pembelajaran terdapat kanak-kanak yang ada gejala, contohnya sekurang-kurangnya demam ke batuk ke, kita memang kena asingkan dalam bilik tersebut untuk kita sementara menunggu ibu bapa ambil kanak-kanak tersebutlah. Apakah kanak-kanak yang pernah kena penyakit tangan kuku mulut ini boleh terkena sekali lagi? Okay. Sebenarnya HFM ni dia disebabkan oleh enteroviruses, maksudnya pelbagai jenis virus di dalam enteroviruses. So contohnya yang utama major disebabkan oleh Coxsackie A16, kita panggil CA16, ataupun enterovirus 71 atau EV71. Tetapi ada lagi beberapa lagi virus yang menyebabkan HFMD. Disebabkan oleh pelbagai jenis virus ni, maksudnya keberangkalian untuk satu kes tu mendapat jangkitan untuk dapat HFMD lagi akan ada. Sebab dia disebabkan oleh virus yang lain pula. Sekumpulan virus. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita masih belum ada immunity ataupun herd immunity kepada virus ini, dan sentiasa akan ada mereka yang terkesan. Bagaimana pula dengan kumpulan-kumpulan virus yang lain? Kerana kita nampaknya seolah-olah berdepan dengan pelbagai musuh. Ada COVID, ada denggi, sekarang ada HFMD. Jadi adakah kita mampu untuk mengekang semuanya? Bagaimana untuk kita hidup bersama dengan virus-virus ini? Okey. Saya rasa kalau kita boleh mengambil langkah pencegahan yang secara general, di mana satu, kalau untuk COVID-19 ataupun COVID-19 dan juga macam untuk flu, kita boleh actually memakai pelitup muka ataupun nutup muka. Yang itu memang sebenarnya adalah salah satu langkah pencegahan yang bagus untuk penyakit berjangkit yang melalui udara. Okey. Dan yang kedua, kita mengamalkan etika bersin dan batuk yang betul. Maksudnya kita batuk dalam
dalam kita angkat siku kita ya, dan menggunakan tisu ataupun sapu tangan, dan kemudian kerap membasuh tangan dengan sabun dan juga air ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan satu lagi, penjarakan sosial tu sebenarnya sangat bagus. Sebab isunya bila kita menjarak, definitely kita akan tak sentuh orang tersebut. Sebab selalunya kebanyakan viruses ni bila kita sentuh, contohlah kalau kita sentuh permukaan, dan satu lagi kita minta jangan sentuh permukaan yang tidak perlu disentuh. Contoh macam hand railing atau susur alur perjalanan tersebut. Sebab kalau kita sentuh, selalunya kita sentuh muka, kita sentuh mulut kita, hidung kita dan mata kita, yang itu sebenarnya akan menyebabkan kita mendapat penyakit. Dia macam pemangkin. Ya, dia akan menggalakkan lagi cepatlah kita dapat. Berbanding orang yang memang mengamalkan kebersihan. Maksudnya kalau disentuh, dipakai hand sanitizer selalu. Baik. Dalam pada itu, kalau kita lihat kepada anak-anak pula yang mungkin sukar untuk kita terapkan penjarakan sosial dan sebagainya. Apakah nasihat doktor kepada ibu bapa dan juga para pengasuh tentang bagaimana untuk memberikan gambaran apa yang akan berlaku sekiranya mereka terkesan dengan HFMD? Okey. Kalau daripada segi untuk penjarakan sosial, kita tahu memang kanak-kanak sangat sukar untuk kita jarakkan, tapi sebab itulah kita memang tekankan bahawa untuk ibu bapa dan juga penguasa serta cikgu atau pendidik sama-sama berganding bahulah untuk kita memberi mesej kepada anak-anak kita di mana kita kena tekankan bahawa kena jarak daripada orang, kena jarak daripada kawan-kawan, sebab kita tak tahu sama ada dia ada penyakit atau tidak. Tapi saya rasa disebabkan oleh COVID-19 kebanyakan kanak-kanak sebenarnya dah tahu dia, maksudnya dia kena jarak sikit daripada orang lain. Dia especially yang berumur 3 tahun ke atas lah, yang macam 2 tahun ke bawah tu selalunya sebab dia masih lagi tidak memahami apakah itu penjarakan kan. Betul. Ya. Jadi seterusnya kepada para ibu bapa di luar sana, harapan kami semoga anda sentiasa mengamalkan SOP-SOP yang diutarakan oleh pihak kerajaan dari masa ke masa, pengusaha-pengusaha taska. Sama-samalah kita berganding bahu kerana ini perlukan kerjasama semua pihak, ya doktor? Betul. Ya. Doktor, banyak tumpuan diberikan kepada taska, pusat jaga sebagainya. Bagaimana pula dengan open playground yang banyak dilakukan dengan kumpulan bola-bola warna-warni dan sebagainya? Open playground itu juga satu lokasi yang berisiko. Yang ini merupakan salah satu faktor risiko di mana ketika tahun 2018 di mana terdapat kenaikan kes HFMD yang tinggi. Salah satu faktornya adalah indoor playground di mana banyak kanak-kanak actually bercampur dan peralatan tersebut tidak dibersihkan selepas sesi permainan tersebut. Di mana itulah merupakan salah satu kita punya usaha KKM, kita buat town hall meeting di mana kita mengamalkan 5 amalan yang baik untuk memastikan bahawa indoor playground itu bebas daripada sebarang penyakit-penyakit termasuk juga HFMD, dan antaranya kita memang dah sarankan kepada pengusaha indoor playground especially yang mempunyai penguasa atau pengurus, di mana untuk letakkan signage. Maksudnya contoh kalau kata anak anda bergejala ataupun demam, tidak dibenarkan untuk masuk, menggunakan hand sanitizer sebelum masuk dan menggunakan hand sanitizer selepas masuk. Maksudnya dia memang dah ada seumpama panggil gatekeeping screening lah sebelum kanak-kanak untuk masuk ke dalam indoor playground tersebut. Ya, antara norma-norma baru yang harus kita juga bantu untuk terus usahakan bersama, kerana kalau kita tak amalkan apa yang disebutkan itu, memang kita akan terkesan dengan pelbagai jenis virus. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.